Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup menarik, yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa akan kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah sasaran pulihkan ekonomi industri pelancongan seni dan budaya tercapai. Dan ini pastinya disentuh tentang penjana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, iaitu Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih menjemput saya. Banyak kali kami cuba mendapatkan Datuk Seri. Akhirnya kita dapat bersama di ruang bicara. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah Yang Berhormat Datuk Seri juga memberi keizinan sebenarnya untuk anda bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi dua talian seperti biasalah telah pun kami sediakan kepada anda di 03 20594624 dan juga 0320594625. Dan jangan lupa, seperti biasalah anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik Datuk Seri. Kita tak dapat menafikan hakikat bahawa penularan COVID-19 ataupun COVID-19 di negara kita ini telah mengakibatkan banyak sektor yang terkesan sebenarnya. Dan dikatakan bahawa sektor pelancongan antara yang teruk sekali terkesan, dan pelbagai langkah telah pun diambil oleh kerajaan sebenarnya dalam usaha untuk menghidupkan semula ataupun memberi nafas kepada sektor pelancongan itu sendiri. Jadi boleh kita kongsi bersama dengan Datuk Seri di awal-awal program ini ialah tentang apa sebenarnya yang telah terpaksa dihadapi oleh sektor pelancongan ini akibat daripada COVID-19. Ya, terima kasih. Ini agaknya menjadi isu yang paling hangat semasa ini, di mana memang betul pun isu sektor pelancongan memang paling teruk terkesan, dan akan menjadi sektor yang paling lambat juga nak pulih. Jadi kita menyedari hakikat ini, maka kerajaan juga berusaha untuk membantu mereka yang terkesan ini, iaitu ramai yang terkesan, bukan sahaja industri perhotelan, tetapi pemain muzik, juga mereka dalam industri pengangkutan, pemakan yang menjual, membeli belah, restoran, semuanya terkesan. Jadi kita kerajaan terpaksa mencari jalan. Sebab itu kerajaan telah memberi memperuntukkan memberi rancangan dari segi package rangsangan, dari segi prihatin mula-mula diberi, lepas itu prihatin tambahan lagi, lepas itu penjana. Dan kita telah membelanja berbilion-bilion. Kita ada mula-mula 260 bilion, lepas itu ditambah lagi. Akhirnya kemudian ni kita tambah lagi 35 bilion. So sebab apabila diperuntukkan ini, ada lagi yang ketinggalan. Jadi sebab itu kita memanglah kerajaan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin amat mendengar. Sebenarnya kebanyakan daripada apa yang kerajaan peruntukkan itu adalah daripada maklum balas yang kita perolehi daripada penggiat-penggiat industri ini. Sebenarnya masa mula-mula MCO itu dalam keadaan yang begitu suram sekali, boleh katakan suram sekali, kita di Motek sentiasa memikir apa yang perlu kita lakukan. Jadi kami banyak mengadakan engagement, libat urus dengan penggiat-penggiat industri, dan kami amat bersyukur kerana penggiat industri ini kebanyakannya bekerjasama dengan kami. Mereka memberi maklum balas, dan malah ada jugalah yang macam industri muzik kurang berinteraksi dengan kami kerana kami pun tidak menyedari bahawa mereka juga tergolong di dalam jurisdiction bidang kuasa kami. Tetapi tidak semuanya. Sebab itu
masa MCO ini, masa COVID-19 ini, kita perlu sedari bahawa inilah yang memberi peluang kepada kita untuk mengetahui mana sektor-sektor yang di bawah MOTEK, di bawah KKMM. Kita agak keliru juga. Tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku perkara seperti ini. Ia memberi peluang untuk kita membersih lah, dikatakan membersih. Jadi saya bersama Menteri Datuk Saifuddin, kami berbincang terutama sekali dari segi muzik ini. Mana yang di bawah beliau, di bawah kami lebih kepada industri muzik yang kreatif. Lepas tu kita ada yang seninya lagi, seni dan budaya, yang seni dan budaya. Semuanya perlu kita ambil kira. Sebab itu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperuntukkan, mengumumkan peruntukan untuk penggiat-penggiat industri ini, semuanya perlu diambil kira. Sebab susah untuk kita nak mengatakan hanya bidang perhotelan yang terjejas, tetapi pekerja-pekerjanya, keluarga pekerjanya, semua yang terjejas. Jadi sebab itu saya amat berterima kasihlah dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dan juga Menteri Keuangan kita yang begitu prihatin dan begitu mendengar. Kami juga tergolong di bawah kluster Menteri Ekonomi, Menteri Kanan Ekonomi, Datuk Sri Azmin, dan mereka ini amat menyokong hasrat kita untuk membantu dan sentiasa memberi galakan kepada saya lah untuk kita teruskan teruskan mencari jalan untuk membantu dan sentiasa diingatkan kita perlu memulihkan ekonomi, cari apa yang nak kita buat. Strategi-strategi itu perlu disusun atur. Inilah apa yang kita lakukan semasa mula-mula itu. Dan lepas itu ada lagi yang kita rancangkan. Dan banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan sebenarnya, Datuk Sri. Saya tahu apabila Datuk Sri dilantik sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, ianya merupakan satu cabaran yang baru sebenarnya bagi Datuk Sri. Tetapi cabaran ini menjadi lebih hebat apabila sebaik saja dilantik sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Datang pula COVID-19 dan inilah cabaran itu menjadi semakin hebat. Dan yang paling mungkin sedikit mendukacitakan kita ialah bagaimana atur-cara ataupun program yang telah diatur sebelum ini terpaksa dibatalkan. Semua dan antaranya ialah Tahun Melawat Malaysia 2020. Misalnya kita menganggarkan ada lebih kurang 30 juta pelancong yang akan datang, dan pendapatan negara juga dikatakan mungkin memperolehi dalam 100 bilion ringgit dan sebagainya. Itu disasarkan. Disasarkan. Jadi pada pandangan Datuk Sri, tidakkah ini sesuatu yang betul-betul mencabar Datuk Sri dan rakan-rakan di Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan? Memang betul pun. Sebenarnya kalau kita lihat angka daripada tahun 2019, kita sudah nampak kenaikan pelancong yang datang ke negara kita. Dan terutama sekali pelancong daripada luar negara, walaupun bilangan dia tak seramai pelancong domestik, tetapi pelancong daripada luar negara ini telah membawa banyak hasil kepada negara kita, kerana mereka berbelanja mengikut kadang-kadang mengikut dia punya currency sendiri, dan mengikut juga apa yang mereka beli ataupun buat di negara kita ini. Jadi ada yang high spender, orang katakan the big spender itu. Orang pelancong domestik adalah pelancong dalam negara kita ramai, dalam 80% lebih mereka datang, tetapi taklah berbelanja sebanyak mana pelancong daripada luar. Jadi sebab itu kita telah mensasarkan 30 milion dan 100 bilion yang kita harapkan masuk ke negara kita. Jadi sebab itu oleh kerana dalam keadaan tersebut kita terpaksa membatalkan Visit Malaysia Year 2020 kerana kita tidak tahu macam mana nak menganggarkan bila kita boleh boleh bermula. Macam masa ini sudah dalam 3-4 minggu ni kita nampak ramai orang, terutama sekali 2 minggu yang lepas. Kalau dekat Semenanjung, kalau dekat Sarawak, mereka ada juga hotel sudah buka lebih awal. Jadi kita merasa lebih yakin kerana kita nampak orang sudah mula berani keluar. Mereka sudah berani keluar kerana
orang sudah tidak tahan diam ke rumah. Terkurung begitu lama. Tetapi yang sedihnya ialah yang pendapatan semua agensi ataupun industri ini semua terjejas. Jadi sebab itu ada orang yang emosi, kan? Emosi yang tidak tahu apa nak buat. Jadi tapi kami di Motek, walaupun dalam keadaan begitu, kami, saya ingat saya baru 2 hari menjadi menteri Motek, kami sudah bermesyuarat dan kami, saya minta supaya semua agensi ada di bawah Motek itu ada dalam 13. Saya menyarankan agar kita menganjurkan program-program secara online. Saya rasa masa MCO itulah ramai orang belajar, belajar menyanyi, belajar menggunakan aktiviti online untuk menjual. Kita menyasarkan balai seni kita untuk melihat kepada art itu lukisan. Ada yang pandai menyanyi, itu menyanyilah. Itu yang ada pertandingan dalam talian sampai berpuluh ribu yang minta, tetapi kita hanya dapat melayan Malaysia saja, orang Malaysia saja. Dan saya rasa ada lagi masih ongoing, adanya bercerita melalui online, adanya berjual dia punya bahan tenunan, macam ada yang membuat bakul, tapi kebanyakan mereka ada yang di luar bandar yang tidak ada line telefon, tapi pihak kita membantu. Kita membantu, saya tidak mahu mereka hanya membantu untuk menjual. Sebab itu saya minta supaya yang membuat tu, weaver itu membuat online, jadi orang dapat berinteraksi. Jadi dia punya cara itu adalah cara mereka boleh ditanya oleh orang yang nak membeli, berapa lama membuat ni, mana dia dapat material dia untuk membuat itu. Itu kita memberi peluang bagi mereka ini untuk mempunyai pengalaman yang baru, new normal, orang katakan new norm. Mereka belajar berinteraksi melalui online. Dan malah ada dari teater pula yang berjumpa dengan saya, mereka mengatakan dulu tak pernahlah nak menggunakan online ni kan, tetapi sekarang mereka terpaksa belajar cara yang baru, menggunakan secara online untuk mereka mempromosikan teater mereka. Bila Datuk Seri sebut tentang teater, ini pun satu isu yang penting juga sebenarnya, Datuk Seri. Kita difahamkan banyak juga performance terutamanya yang dibatalkan, yang dibawa daripada luar, misalnya Istana Budaya menjadi sunyi kerana tidak adanya performance. Jadi berapa lama agaknya, Datuk Seri, dari jangkaan Datuk Seri lah yang mungkin performance daripada luar negara ini boleh perform semula di Istana Budaya itu? Yang dari luar negara itu kita tak dapat kawal sebab kita bersedia untuk membuka border kita kepada beberapa negara yang sudah dilabel sebagai green zone. Tetapi kalau mereka belum bersedia untuk keluar, agak sukar. Cuma itu boleh dilakukan secara online juga. Dan untuk kita, negara kita sendiri, saya nak mempromosi ini, terutama sekali Istana Budaya. InsyaAllah kita akan mengadakan program mungkin pada minggu hadapan. Sudah membuka program di Istana Budaya. Saya telah mendapat jemputan untuk kita mulakan program. Jadi bermakna kita menyaksikan, sebab kita ni ada SOP tau. SOP kita di bawah kementerian kita, yang di bawah Motek, yang kita telah dipertanggungjawabkan untuk memperkenalkan SOP yang telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Ada dalam 14 SOP kita sudah. Sebab walaupun ianya macam hotel, bukanlah secara langsung di bawah Motek tetapi di bawah KPKT, tetapi oleh kerana hotel ni berhubung kait dengan pelancongan, maka sebab itu kita telah ditanggungjawabkan untuk menghasilkan SOP dan telah diterimakan. Jadi SOP yang terakhir sekali ialah water theme park. Agak sukar nak mendapat ianya diluluskan, dan juga spa, yang massage tu semua tu, refleksologi, itu baru saja diluluskan dalam 2 minggu ni lah. Jadi
saya secara peribadi merasa agak terharu kerana kita dapat membantu orang menghidupkan kembali kehidupan mereka. Kerana selama ini mereka macam agak susah hati. Kita bila orang susah hati, kita pun susah hati. Bila rakyat susah, sebagai pemimpin negara kita pun susah. Tapi satu lagi yang kadang-kadang menyusahkan hati kita. Ini pun penting jugalah bila Datuk Seri sebut tentang pembukaan semula water theme park misalnya, spa. Ada juga pihak-pihak yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan, sehinggakan pihak polis paksa mengambil tindakan dan sebagainya. Jadi dalam isu ini, apakah Datuk Seri mungkin ingin berkongsi sesuatu sama dengan mereka yang sekarang ini diberi sedikit kebebasan untuk bergerak ini? Sebenarnya ini adalah satu proses yang kita perlu lalui. Kita walaupun kata kita mula-mula, saya ingat bila nak buka 4 bulan Mei dulu tu, 12 Mei dulu tu, ramai orang bertanya dengan saya, termasuk keluarga sendiri, kenapa kerajaan buka awal sangat? Saya tanya, bila lagi nak buka? You buka tahun depan pun you kena melalui proses yang sama. Jadi kita akan melalui proses di mana kita akan menghadapi adalah masalah orang masih belum mematuhi SOP. Tetapi kita lihat sekarang juga, terutama sekali kanak-kanak. Kanak-kanak mereka menjadi frontliners tau. Boleh menegur orang kenapa dia tak pakai mask, kenapa dia tak sanitize tangan dia, kenapa dia terlalu rapat, kenapa dekat dalam supermarket kenapa terlalu dapat. Ada yang macam panik bila orang terlalu asyik memegang-pegang sayur, buah apa. Kenapa terlalu memegang tu. Jadi kita nampak rakyat kita semakin hari semakin memperkasakan diri. Mereka sudah mula menyedarinya. Dan inilah yang banyak membantu negara kita menjadi sebuah negara yang boleh dilabel sebagai green zone, kerana sikap orang kita walaupun ada yang tidak mematuhi, itu golongan yang tidak begitu ramai, tetapi dalam masa yang sama kita sentiasa mengingati satu sama lain. Mana-mana pergi kita pun kadang-kadang kita agak sukar bila kita dijemput orang nak bergambar, nak ambil gambar. Bila nak ambil gambar tu kita kata okey social distancing, tapi adalah mula dekat-dekat dengan kita, tak sedar lagi. Macam tadi. Itu yang kita agak susah hati. So yang kena nanti orang politik, bukan orang lain. Satu, kita sentiasa mengingatkan bahawa tapi inilah proses yang perlu kita lalui. Sebab kita tidak boleh mengatakan tunggu sampai bila kita tunggu. Okey. Kita akan berehat dulu Datuk Seri buat seketika, dan saya difahamkan kita dah pun ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun siap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Cik Sekretari dan ahli panel Yang Berhormat Datuk Seri. Waalaikumsalam. Salam. Okey, pengsalaan saya yang pertama, nak apa pengecualian visa. Kita tengok apa pengecualian visa kita beri kepada India dan China. Kenapa tidak diperluaskan pada negara lain seperti pelancongan ASEAN dan Timur Tengah? Kedua, ada kenyataan kata baik pulih aset pelancongan. Ada kenyataan kata tambah baik aset pelancongan sebelum adakan promosi. Kemudian cukai pelancongan, adakah dengan menghapuskan cukai pelancongan mengurangkan pemulihan industri pelancongan? Okey, mengenai budi bahasa, adakah dengan adakah budi bahasa rakyat Malaysia merupakan daya tarikan pelancong daripada luar negara? Sekian, terima kasih. Wassalam. Minta ulasan daripada ahli panel. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi pemanggil ataupun seorang lagi pemanggil ada di talian kita sekarang ini, Encik Abdullah Osman, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Cik Sarkawi dan juga Yang Berhormat Menteri. Bila cakap tentang pelancongan ni, Yang Berhormat Menteri, ada ura-ura dia masa mesyuarat ASEAN hari itu mengatakan kita akan buka sempadan kepada negara macam Singapura, negara jiran, dan juga daripada negara China dan sebagainya, Korea. Jadi masalahnya kalau kita masuk pelancong, pasal kita dah okey dah dalam COVID-19 ni. Kalau sekiranya bagi masuk, kita takut akan berlaku lagi COVID-19 ni. Kerana ada negara-negara buat macam kita juga. Tapi
bila masukkan pelancongan dilonggarkan, jadi penyakit itu berulang balik. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Kita tak mahu lagi jadinya. Melainkan kalau sekiranya ada vaksin yang boleh menyembuh penyakit itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Sulaiman Negeri Sembilan. Persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya, dan insyaAllah bila kita kembali nanti selepas berehat buat seketika, kita akan dapatkan jawapan dan juga respon daripada Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang penjana sasaran pulihkan ekonomi industri pelancongan, seni dan budaya tercapai. Ada persoalan-persoalan yang mungkin menarik jugalah. Apa ni Datuk Seri tadi dikemukakan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Yang pertama ialah tentang pengecualian visa itu yang dikatakan kepada rakyat China dan juga India. Jadi tidakkah ingin diperluaskan lagi pengecualian visa ini kepada rakyat-rakyat daripada negara lain khususnya? Ya, saya berani menjawab untuk China dulu, kerana dari zaman saya dalam Barisan Nasional dulu memang pun itu adalah permintaan khas, kerana China, negeri pelancong-pelancong daripada negara China ramai datang. Itu yang kita sasar tu sebenarnya daripada negara China sendiri itu begitu ramai sekali. Yang paling atas sekali lah daripada negara China yang datang. Jadi masa itu memang diluluskan. Dia tidak untuk selamanya tau. Permohonan ini akan dibenarkan untuk selamanya tak. Dia ada waktu tertentu nanti dia akan dikaji semula. Jadi untuk negeri China memang pada masa itu dan lepas tu kita sudah COVID, kita tak tahu lagi dah. Sudah memang masa tu memang dikecualikan. Dan India pun sama kalau tak silap, kerana India juga kerana India pada masa itu juga membawa ramai pelancong. Jadi ianya pengecualiannya bukanlah kita nak buka secara luas untuk mana-mana, sebab ada sebab-sebab tertentu untuk kita membenarkan dasar seperti itu diluluskan. Jadi sebab itu kita hanya limitkan atau hadkan kepada negara-negara tertentu, bergantung kepada ramai mana yang boleh mereka bawa masuk. Okey, soalan kedua tadi adalah tentang promosi lah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Tetapi Ridwan mencadangkan kenapa tidak promosi ini ditunggu dulu sehingga kelah kita betul-betul baik pulih dari segi COVID-19 ini. Ya, COVID-19 tidak akan selesai. Kita tak tahu COVID-19 tidak akan selesai. Mungkin MCO ni kita sekarang ni kita sudah PKPP pemulihan, peringkat pemulihan, dan ia dijangka sampai 31 Ogos. Tetapi kalau tunggu 31 Ogos baru kita nak promosi, agak lambat. Jadi sebab itu kita sentiasa mempromosikan. Cuti Malaysia perlu kita promosikan. Cuti dalam negara perlu kita promosikan, kerana ia akan memberi satu keyakinan kepada orang kita sendiri untuk pergi melancong, untuk melihat sendiri ataupun menyaksi sendiri apa yang ada dalam negara kita. Dan saya selalu ingatkan kepada industri, penggiat industri, kerana banyak lagi yang belum kita pelopori, belum kita explore dalam negara kita. Jadi sebab itu promosi ini perlu diteruskan. Pada masa yang sama, dalam kita mempromosi, kita perlu juga mengamalkan kata orang observe kita punya SOP. Itu yang penting. Mempromosi itu tak ada masalah. So ia akan memberi satu keinginan untuk orang nak berjalan, untuk pergi, untuk sebenarnya kalau kita berbuat demikian, bayangkan apa yang kita bantu, kita menyokong industri orang menjual makanan, ramai mereka yang memerlu juga, memerlu pelanggan untuk membantu mereka meningkatkan ekonomi mereka. Industri muzik, yang main wayang, dan juga mereka yang menjual kraft tangan. Semuanya ini adalah hasil daripada kita membuat promosi untuk mereka sendiri, untuk rakyat kita. Soalan ketiga tadi adalah tentang cukai
cukai pelancongan. Ini saya tak berapa jelas. Jadi mungkin apakah Datuk Seri boleh perjelaskan? Ya, cukai pelancongan kalau untuk syarikat sekarang ini sebenarnya untuk PKS cukai pelancongan ini dikecualikan supaya mereka yang dalam industri terutama sekali penginapan semua itu boleh melanjutkan. Kadang-kadang mereka ada pinjaman, jadi mereka boleh dikecualikan daripada itu, sehingga untuk ini kita benarkan pengecualian dari bulan 1 bulan Julai sehingga 30 bulan Jun. Ya, ini yang 10% untuk cukai itu bukan ini moratorium ya, moratorium dia. Dan ada juga untuk penginapan, ada juga untuk sistem perkhidmatan perhotelan itu sendiri. Jadi semuanya ini adalah untuk membantu supaya mereka juga dapat meneruskan perniagaan mereka. Ada sebab-sebab tertentu kerana kita tidak mahu macam mereka mengenakan charge begitu tinggi sekali. Jadi tidak dapat mendapat pelanggan. Jadi semuanya mempunyai ada kata orang ada chain reaction situ. Kita tolong mereka untuk diberi pengecualian, orang mereka pun boleh mengenakan kadar yang rendah. Kalau masa ini hotel-hotel telah mengenakan kadar sampai 70% diskaun. Adanya begitu besar diskaun mereka. Dan ini yang kami nak lakukan di Motek. Kita akan membantu untuk membantu dari segi package-package yang ditawarkan untuk menggalakkan orang kita pergi bercuti dalam negara. Jadi supaya kita dapat menolong untuk merancangkan lagi ekonomi kita. Ini yang last kali ini, soalan yang keempat tadi adalah tentang budi bahasa rakyat Malaysia lah. Apakah itu sebenarnya yang menjadi daya penarik sebenarnya untuk orang luar datang ke Malaysia, pelancong-pelancong datang ke Malaysia. Jadi pandangan Datuk Seri secara ringkas. Itu salah satu daripadanya. Sebab bayangkan kalau kita bercakap mengenai pelancongan dalam negara kita untuk menggalakkan orang untuk datang ke negara kita, orang nak melihat gaya hidup kita, bagaimana kita berbahasa, orang nak melihat apa juga kebudayaan kita yang ada, adat, budaya kita selain daripada tempat-tempat kita, dan pemakanan yang makan-makan apa yang makanan untuk satu-satu kumpulan etnik dalam negara kita. Kita dalam negara ini pun masih belum kita pergi ke seluruh pelusuk negara kita. Kalau macam saya, kalau di Semenanjung ini agak kurang pergi. Jadi masa ini jadi Menteri Pelancongan terpaksa menyusun atur sebab kita perlu mengenali apa yang ada dalam negara kita, kekuatan kita sendiri. Begitu juga yang dari Semenanjung perlu pergi ke negeri Sabah dan Sarawak untuk menyaksikan, mendengar bahasa mereka bahasa di Sabah lain, bahasa di Sarawak lain. Dan sekarang kita dengar lagu-lagu dari negeri Sabah, negeri Sarawak pun dimainkan di radio di sini. Ia melambangkan kepelbagaian kita. Yang ini yang menjadi mencantikkan negara kita, mengindahkan negara kita. Itu orang kata budi bahasa kita boleh dijadikan satu bahan untuk pelancongan. Setuju. Okey, ini soalan daripada Encik Abdullah Osman. Ini pun bagi saya penting sebenarnya. Kalau kita ikuti persidangan ASEAN yang berlangsung baru-baru ini, walaupun secara virtual ada saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendirilah yang mencadangkan mungkin masanya sudah sampai di mana negara-negara di ASEAN sendiri mula membuka pintu mereka, sempadan mereka untuk membolehkan kunjungan ataupun pelancongan di kalangan negara-negara ASEAN itu terbuka. Tetapi kebimbangan disuarakan oleh Encik Abdullah mengatakan bahawa takut nanti bila buka sempadan itu risiko yang terpaksa dihadapi itu agak tinggi bila kita bercakap tentang COVID-19. Ya, kita faham. Tapi sebelum kita nak membuka border kita kepada negara lain, kita mendapat pandangan ataupun panduan daripada Kementerian Kesihatan, juga daripada Kementerian dari segi KDN. Kita ada juga mendapatkan panduan daripada Ministry Kementerian Luar
supaya mereka juga membantu kita mengenal pasti negara-negara, bukan sahaja dari segi kesihatan, keselamatan juga perlu dilihat. Dan memang kita mencadangkan untuk membuka border kita kepada negara-negara yang di dalam golongan green zone kita, zon hijau kita katakan. Tetapi baru kita nak mengenal pasti adalah macam negara yang kita sebut nak dijadikan negara, kita menggunakan travel bubble kita katakan. Travel bubble, kita pilih negara yang kita rasa selesa dari segi kesihatan juga, dari segi keselamatan semuanya. Selesa mereka dan bersih, selamat. Selesa dan selamat. Jadi kita memang kenal pasti. Tetapi ada baru kita kenal pasti, sudah dia bertukar menjadi zon dia bertukar pula. Tetapi macam sekarang ini kita tidak mahu lagi melihat dari sudut seluruh negara. Kami di MOTEC minta akan mengenal pasti, macam misalnya saya mengambil contoh, kalau kita melihat dari segi di Malaysia ini mungkin Langkawi. Langkawi adalah green zone. Kita tidak merujuk kepada negara Australia secara menyeluruh. Mungkin Perth saja. Melbourne tak boleh. So Melbourne sudah balik lagi, lockdown balik. Jadi kita tidak dapat melihat dari sudut seluruh negara sekarang ini. Kita terpaksa melihat dari sudut zonnya. Jadi sekarang ini yang kita nak lakukan. Malah kita akan bekerjasama, akan berbincang dengan pihak airlines mana yang mereka juga merasa selesa. Lagipun kalau begitu pun kami perlu juga panduan lagi sekali daripada Kementerian Kesihatan. Dan negara luar juga mereka tidak mahu menerima kita begitu je sembarangan. Sebab mereka juga takut nak buka kepada negara yang belum lagi dilabel sebagai zon hijau. Mereka khawatir orang mereka juga berjangkit. Lagipun mereka mahu rakyatnya berbelanja di dalam negara. Dia orang kata staycation. Staycation itu mereka mahu ekonomi mereka maju melalui pelancongan di dalam negara. Dari domestic tourism juga yang diamalkan. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ni. Tristan dari Selangor ada di talian kita. Halo Tristan. Selamat petang. Selamat petang, petang Encik dan YB. Sekarang masa PKP, soalan saya sekarang masa PKPP, jalani tourism activities. Sorry. Sekarang masa PKPP, tour company boleh buka, tapi boleh jalani tourism activities tak? Before this tidak dibenar, only tour companies can open. So what about now? Can or cannot? Okey, itu saja Tristan ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tristan ya. Ya, sebenarnya tourism activity ini sudah pun dibuka kebanyakannya. Sebab itu kita membuka interstate, boleh pergi berlawat negeri-negeri dari satu negeri ke negeri lain. Wayang pun sudah buka. Teater pun sudah main music sudah, spa pun sudah, hotel pun sudah buka. Jadi semua ini sudah dibuka. Saya katakan tadi ada 14 subsektor yang SOP dia telah diluluskan. Yang water theme park, dry theme park semua dah buka dah. Tetapi yang perlu dipatuhi ialah SOP, terutama sekali social distancing. Itu yang perlu kita ingatkan. Sama-sama kita mengingati satu sama lain bahawa kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tempat kita, negara kita sentiasa selamat sebagai destinasi pelancongan yang selamat. Destinasi pelancongan. Satu lagi persoalan yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri. Ini berkaitan dengan Sabah dan Sarawak khususnya lah. How bad is actually kesan COVID-19 ini kepada pelancong-pelancong terutamanya ke Sabah dan Sarawak, kerana ada juga sebelum ini peraturan yang agak ketat dikenakan oleh kerajaan Sarawak misalnya, walaupun PKPP diperkenalkan, tetapi ada lagi sekatan-sekatan tertentu yang dikenakan kepada mereka yang ingin masuk ke Sabah, ke Sarawak khususnya. Satu lagi isu yang juga dibangkitkan ialah tentang tambang tiket yang dikatakan terlalu mahal sebenarnya untuk pelancong-pelancong pergi ke Sabah dan Sarawak. Boleh komen sikit? Ya, pertama mengenai tambang tiket, tambang kapal terbang belon, tambang belon
Tambang belon orang kata senang untuk ingatkan. Tambang itu mula-mula memang mahal. Dia mahal kerana mereka mengambil kira social distancing. Sebab kita mula-mula hanya membenarkan 66.5% kursi itu boleh diduduk. Jadi itu tapi ia sudah diselesaikan ataupun sudah terbukalah. Tidak lagi ada social distancing sekarang ni 100%. Sentiasa penuh kapal terbang, sentiasa penuh. Jadi sekarang ini tempat duduk dah diselesaikan dan tambang pun sudah mula turun. Sebab saya difahamkan sebelum itu macam AirAsia, dia punya kapal terbang masih di wrap dia, masih dibungkus. Jadi sebab itu mengambil masa untuk membukanya, maka mereka mereka hanya boleh terbang ke Kuching, ke Borneo lah, Sabah, Sarawak. Tidak begitu kerap sekali. Jadi dengan itu mereka komersial. Jadi terpaksa mengambil untung untuk memastikan apa yang mereka miss sebelum itu kena mereka naik tambang lah. Tetapi insyaAllah sekarang ini sudah mula turun dan saya nampak semakin hari semakin ramai sudah mula keluar. Saya baru balik dari Sarawak pada hujung minggu ni, tapi Sarawak dan Sabah saya rasa tak ada lagi mengenakan sekatan lagi. Cuma yang datang daripada luar negara, mereka kena kuarantin sementara di hotel, sementara menunggu saya dalam 4 hari kalau tak silap. Ini polisi Sarawak menunggu test dia, ujian dia, kalau ada okey dia boleh balik. Jadi ada juga mana yang tak tahu ni dia tak berani nak pergi. Tetapi masa ini Sarawak dan Sabah kedua-duanya sudah okeylah dari segi kedudukannya. Minggu ini pun yang dari Semenanjung yang datang nak bercuti ke Sarawak hari itu sampai terlalu ramai sehingga Sarawak Cultural Village tak dapat terima dahulu. Dia kata okey, tengah tunggu giliran sebab terlalu ramai. Betul terlalu ramai dan di pantai itu ramai. Ada bonfire barbecue untuk menunjukkan, menghidupkan semula kedudukan hotel dan kebanyakan hotel fully occupied. Okey, bila Datuk Seri sebut istilah terlalu ramai, ini daripada pengalaman saya sendirilah, memang menjadi satu realiti sebenarnya. To check in into the hotel pun akan mengambil masa. Kalau dulu dalam masa 20 minit kita dah boleh check in into the room, sekarang ini sampai 2 jam baru boleh check in, dan servis yang diberikan oleh hotel pun nampaknya sedikit terjejas jika kita bandingkan sebelum COVID-19 Jadi apakah kementerian melihat juga isu ini ataupun mendapat rungutan daripada pihak-pihak tertentu? Setakat ini kita belum menerima rungutan, tak ada menerima. Mungkin orang sudah menerima hakikat bahawa mereka perlu ada social distancing. Jadi ia memberi kesan kepada queue untuk orang menjalankan tugas mereka. Akibat the new normal. Mungkin kerana itu saya mengagakkan sahaja kerana saya perhatikan kalau kami nak naik kapal terbang pun kami kena pergi awal kerana queue itu panjang, sebab kita kena ada mengamalkan social distancing bila nak masuk kapal terbang tu. Jadi saya percaya ini juga menyumbang kepada kelewatan masa itu. Okey. Satu lagi isu juga, ini pun selepas berlakunya ataupun ketika berlakunya COVID-19, yang paling terkesan ialah mereka yang terpaksa dibuang kerja dan sebagainya. Dari segi aspek pengangguran itu, apakah Datuk Seri melihat bahawa agak tinggi sebenarnya mereka yang terpaksa dibuang kerja ekoran daripada COVID-19 ini? Memang pun kalau kita melihat statistik kita daripada bulan Januari sehingga ke bulan Jun kalau tak silap, ada dalam 1% penurunan yang tidak bekerja ni 156.4 ribu yang telah dah tak ada kerja lah, sama ada dibuang ataupun disuruh disuruh berhenti sendiri. Jadi memang pun ia memberi kesan begitu jelas sekali dalam semasa MCO ini. Jadi sebab itu kita menyarankan agar ada juga majikan mengambil wage subsidi itu, wage subsidi supaya mereka tak buang ke pekerja dan mereka dapat bayar gaji
sebulan untuk pekerja mereka. Cuma ada yang mungkin tak mahu menggunakan itu kerana mereka tak mahu menyimpan pekerja mereka. Sebab mereka juga tak pasti. Sebenarnya begini, kita pun pada mulanya kita dikatakan kita cuma boleh bermula pada hujung tahun. Jadi agak risau tau. Kalau hujung tahun macam mana kerajaan nak membantu, sampai bila kerajaan nak membantu. Tetapi syukur alhamdulillah kita nampaknya pada masa ini sudah mula dah ekonomi ni mula pulih. Walaupun secara kata orang secara rendah, tetapi orang sudah mula yakin kepada keadaan ini dan mereka cuba mencari jalan baru. Cuba kita lihat Food Panda, Grab masih lagi orang tak banyak makan kat restoran, tetapi Food Panda, Grab Food ini mereka pula mencari rezeki dengan cara yang begitu. Malah yang menjualkan makanan secara order semakin ramai. Jadi kita bersyukur rakyat kita pun nampaknya bekerjasama. Mereka mengetahui bahawa keadaan ini adalah keadaan yang bukan kita mahu. Ini adalah dihadapi secara global. Maka kerjasama seperti ini telah memberi kesan yang begitu baik kepada Malaysia. Sebab itu kita dapat mengekalkan keadaan COVID-19 di negara kita yang tested positif itu kurang. Dan malah yang kita sudah buka quarantine center ramai sudah tutup dah. Ini syukur alhamdulillah. Walaupun kita banyak belanja. Banyak kerajaan belanja. Okey. Baik, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin sempat jugalah saya kongsikan beberapa lagi persoalan bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri yang berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya hari ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi mungkin persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Baik, Datuk Seri, kita melihat ini juga satu cabaran yang cukup hebatlah. Dulu kita bercakap tentang pelancong-pelancong Cina, tadi pun Datuk Seri sentuh semintas lalu sebenarnya. Tetapi kerana COVID-19 itu bermula di negeri China ataupun di China, Wuhan. Jadi apakah selepas ini pelancong-pelancong dari China itu akan sekali lagi diberi tumpuan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan untuk menarik mereka datang sebagai pelancong ke Malaysia? Sebenarnya negara China ni besar. Dia besar dan kita bukan hanya melihat dari satu tempat saja. Banyak lagi tempat. Sebenarnya bukan kita yang menarik mereka sudah tak sabar nak datang. Dah tak sabar nak datang. Cuma kita perlu menunggu signal lah daripada DG kita, daripada pihak-pihak keselamatan dan juga daripada kesihatan untuk membenarkan kita membuka ruang kepada negara China, tetapi dari segi provinsnya. Misalnya pada masa ini Beijing sudah lockdown lagi, tetapi lain tempat dalam negara China itu ada yang green zone. Jadi itu yang kita kaji. Mereka mau datang dan kita mensasarkan China juga sebab China mengikut dia punya trend dari dulu lagi. Mereka lah menyumbang banyak kepada ekonomi negara kita. Di antara yang paling ramai sekali melawat negara kita. Jadi sebab itu kita tak akan menutup, tetapi kita melihat, kita mengkaji yang mana yang boleh kita buka dulu. Dan untuk makluman memang ramai nak datang. Mereka tak sabar. Itu saya kata memang ramai tak sabar. Jangan kata orang luar negara, dalam negara pun tak sabar nak keluar, pergi ke pantai, pergi ke mana, semua sudah ramai sudah pergi snorkeling semua tu. Kita agak saya rasa amat senang hatilah sekurang-kurang kita dapat melihat pemulihan itu berlaku. Dia punya road to recovery gitu orang. Dari aspek international promotion, apakah kementerian juga akan terus memberikan tumpuan dan mungkin dalam masa ini ketika COVID-19 itu berada dalam keadaan terkawal, apakah dari segi aspek international promotions itu akan dipertingkatkan oleh pihak kementerian? Cara kita menjalankan international promotion tidak secara langsung. Sebab secara biasanya kita akan sentiasa
sentiasa menggalakkan rakyat kita, yang Facebookers kita, bloggers kita untuk, ataupun influencers kita untuk sentiasa berkongsi di social media sana bagaimana keadaan dalam negara kita. Itu secara tidak langsung akan mengingatkan mereka di luar sana bahawa kami sudah selamat, inilah keadaan dalam negara kami. Jadi tetapi secara langsungnya tidak, sebab kita masih menumpukan perhatian kepada domestic tourism. Dan memang banyak gambar-gambar yang kita lihat keadaan dalam negara kita sendiri. Rupanya dekat rumah kita pun bila dalam gambar tu cantik. Kita tidak kita tidak memikirkan keadaannya apabila kita dalam keadaan di dekat rumah kita saja kan. Jadi kita tak terfikir, tetapi tanaman herba itu menjadi satu daya tarikan juga. Kita pergi resort dekat rumah kita tu pun menjadi daya tarikan juga. Bila kita mengambil gambar secara tidak langsung dari luar negara pun nampak ada juga yang berminat. Saya telah dimaklumkan oleh pihak resort yang simple di kampung dekat dengan Baut misalnya. Saya pergi ke sana, mereka menggunakan bambu. Jadi itu adalah resort yang di dalam kampung, dan mereka mengatakan apabila melihat gambar-gambar, mereka sudah menerima tempahan daripada luar negara. Jadi ini adalah secara tidak langsung kita kata orang menjemputlah orang untuk datang, sehingga masa kita sudah bersedia untuk menerima orang luar. Okey, kembali kepada seni dan budaya. Ini pun tadi Datuk Seri sentuh jugalah. Memang kita lihat bahawa anak-anak seni terutamanya yang sebelum ini diberi ruang dan juga peluang yang begitu meluas untuk membuat performance dan sebagainya. Tetapi sekarang ini dah tersekat disebabkan oleh PKP dan juga PKPP. Tetapi jaminan yang mungkin Datuk Seri berikan bahawa walaupun mungkin dari segi pendapatan mereka sudah pun terjejas, dari ekonomi mereka juga terjejas, jaminan yang Datuk Seri ingin sampaikan kepada anak-anak seni kita supaya tidak patah semangat dan sebagainya. Sebenarnya ada sudah datang berjumpa saya, baskers jumpa saya, sudah pun dah dibuka ruangnya, dan malah kita sudah mulakan beberapa hari lepas di bangunan Motek itu sendiri membenarkan baskers bermain di masa lunch time lah, main sekurang-kurang ada juga rezeki untuk mereka. Dan saya telah memaklumkan kepada mereka yang cuma masih tinggal lagi dari si SOP-nya masih belum belum diluluskan ialah nightclub. Nightclub boleh buka, nyanyi tak boleh. Sebab mungkin kerana mikrofon. Saya rasa itu adalah satu perkara yang tidaklah begitu berat, yang boleh disanitize kan. Nightclub, karaoke, pub, itu saja. Yang lain sudah boleh. Live band boleh dah. Boleh dah. Malah kami nak pergi ke utara pada hujung minggu ni. Saya minta izin kepada pihak kereta api untuk membenarkan baskers untuk menghiburkan kita. Kerana kita nak beri peluang kepada mereka untuk membuat pertunjukan. Taklah lama, 15 minit sekejap, berhenti lagi. Kalau 5 jam dalam kereta api itu, kalau ada yang menghibur lagi bagus. Yalah, pada masa yang sama kita memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan menjanakan pendapatan untuk diri sendiri. Jadi hanya tiga ini SOP. InsyaAllah lah, saya sudah ingatkan kepada rakan-rakan menteri supaya kita percepatkan meluluskan ini. Mereka sudah tak mampu lagi nak menunggu, tak sabar lagi. Betul. Ya, ekonomi bagi mereka. Bila kita bercakap tentang ekonomi, sekarang ini negara sedang dalam usaha untuk memperkasakan apa yang dipanggil sebagai digital economy dan juga gig economy. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sendiri supaya ianya selari dan selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh kerajaan kita bila bercakap tentang digital economy, bercakap tentang gig economy? Sebenarnya kita sudah pun bermula. Apabila MCO bermula, itulah yang menjadi sasaran kita. Jadi gig economy, digital economy adalah menjadi amalan biasa sudah. Yang saya sebut tadi, yang bertanding semua itu kan. Dan kita bermesyuarat menggunakan virtual dan juga conference kita secara international pun kita menggunakan virtual. Dan juga dari sudut training, latihan, upskilling training, latihan kepada tour guide semua tu menggunakan virtual. Kalau kita nak berhenti masa ini, mereka akan pemikiran akan
kata orang stale kan, tak dapat berfikir. So kita kena memberi idea baru melalui digital online training itu. Jadi mereka mendapat idea baru dan juga mereka boleh memandang ke hadapan bagaimana peranan mereka pada masa ini. Zaman new norm ini kita perlu menggunakan cara yang berbeza. Malah masa hari raya tu kan, kita asyik kata mempromosikan bagaimana raya secara digital supaya orang faham bahawa adalah penting untuk kita mematuhi SOP. Dan saya rasa it's a blessing in disguise lah, di mana orang dapat belajar. Ada juga yang penyanyi yang sudah lama kan mengatakan I have no choice, tetapi terpaksa belajar menyanyi secara online. Saya menonton dan kami mengambil bahagian. Jadi ini adalah norm baru yang boleh dipelajari oleh semua pihak yang sudah dewasa, agak tinggi, lebih tinggi umur dia, usia dia, dan juga yang kanak-kanak jangan lagi. Jadi semuanya kami telah pun mengamalkannya. Menarik. Baik, satu lagi isu juga yang nak dapat pandangan Datuk Sri. Ini pun menarik juga sebenarnya. Apabila tahun melawat Malaysia 2020 terpaksa dibatalkan. Pada yang sama juga sebenarnya negeri-negeri juga menganjurkan tahun melawat negeri. Saya ingat lagi saya interview wakil daripada Johor misalnya, tahun melawat Kelantan dan sebagainya. Sarawak pun sama. Tahun melawat Sarawak. Jadi dengan adanya kelonggaran PKPP ini, apakah tahun melawat negeri ini mungkin akan dihidupkan semula ataupun macam mana? Sebenarnya tanpa kita meminta mereka melakukannya, sebab kita juga bermesyuarat dengan semua exco negeri juga, mereka pun telah mula melakukannya. Sebab kalau dulu kita hanya melihat kepada tempat-tempat yang kita nak promosikan, tetapi sekarang ini makanan, kedai-kedai makanan, saya pun pergi melihat, saya sendiri pergi makan untuk mempromosikan kedai-kedai biasa tu. Kedai-kedai biasa mungkin mereka juga perlu kita tolong untuk promosikan. Saya nampak negeri-negeri lain pun membuat perkara yang sama. Ini satu petanda yang baik yang kita nak lihat, bukan hanya melihat keindahan yang lain, tetapi makanan yang ada, terutama sekali macam kalau Sarawak lah, laksa Sarawak, mi kolok. Jadi itu kedua-dua itu menjadi authentic food untuk kita. Saya baru lepas pergi makan rojak kucing di Sarawak tu. Jadi kita membantu mereka untuk mempromosikannya. Jadi orang luar bila datang daripada Semenanjung kan nak mencari tempat itu. Sama juga kalau kita nak pergi ke Semenanjung, saya nak pergi ke Perlis ni, apa yang saya nak lihat? Bukan kita nak lihat tempat saja, kita nak nak experience makanan dia, experiential tourism. Experiential tourism itu. Dan banyak lagi lah yang kata orang tourism, rural punya tourism, pergi keluar bandar. Saya membawa ramai dari Semenanjung hari itu, orang pejabat kementerian melihat bagaimana budaya orang di kawasan saya, apakah makanan mereka yang istimewa, keindahan juga, semuanya kita ambil peluang ini, MCO ini untuk kita berkongsi dengan orang luar. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Sri Hajah Nancy Shukri kerana sudi bersama dengan kita. Saya tak puas sebenarnya sembang-sembang bersama seronok dengan Datuk Sri. Pelancongan ni seronok. Dan saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Sri, dan mungkin satu perjanjian antara kita Datuk Sri. Datuk Sri sudi datang lagi ke ruang bicara ini di masa-masa yang akan datang, dan tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti apa yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.